Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok pasal enjin F1. Kalau korang nak tahu, dalam banyak-banyak sukan lumba kereta, kereta F1 lah yang boleh bergerak paling laju sekali. Kalau dekat track yang straight macam dekat Monza, Itali contohnya, kereta ni boleh cecah sampai 370 km sejam. Laju betul kan? Memang betul, ada lagi kereta lain macam Bugatti Veyron yang speed dia boleh cecah sampai 400 km sejam. Tapi bila je dia orang boleh bawa selaju tu kan? Dan enjin Veyron tu pula kapasiti dia 8 liter. Tapi enjin F1 ni kapasiti dia 1.6 liter sahaja. 1.6 liter boleh pergi sampai 370 km sejam. Kira ganas lah tu kan? Okey, jom kita tengok macam mana enjin ni walaupun kapasiti kecil tapi dapat sampai kelajuan yang sangat tinggi macam ni. Enjin F1 yang berkapasiti 1.6 liter ni dia hanya bermula pada tahun 2014 sampai sekarang. Sebelum tu enjin ni memang saiz dia lagi besar lah. Enjin 1.6 liter ni boleh menghasilkan kuasa antara 900 ke 1000 horsepower dan dengan bantuan energy recovery system, power ni boleh naik lagi sebanyak 160 horsepower. Sebelum ni saya ada cerita pasal enjin Koenigsegg Gemera yang dapat capai 600 horsepower walaupun guna 3 silinder je. Dan enjin F1 ni tak kurang hebatnya. In fact, atas paper memang enjin F1 ni lagi power dan memang sepatutnya macam ni sebab F1 ni adalah competitive sport. Kereta Gemera tu guna atas public road, jadi kita tak boleh nak compare dua enjin ni. Sehingga waktu video ni dibuat, hanya 4 manufacturer saja yang buat dan supply enjin F1 ni kepada tim-tim yang bertanding. Dan diorang ni adalah Mercedes, Renault, Ferrari dan Honda. Honda pun kata nak stop dah buat enjin F1 pada hujung tahun 2021. Dan ada kabar angin kata Red Bull team pun nak buat enjin dia sendiri. Dan selama 7 tahun kebelakangan ni memang sukan F1 ni didominasi oleh tim Mercedes, AMG, Petronas. Sebelum 2014 kan, tim ni tak power mana pun. Tapi bila tukar je regulation untuk guna enjin 1.6 liter, terus dia jadi power. Ferrari pun adalah cuba-cuba nak mencabar tapi tak menjadi. Saya personally tak kisah Mercedes ni menang banyak mana pun sebab dia bawa nama Petronas tu. Lagi banyak dia menang, lagi berbaloi lah investment Petronas dalam tim tu, betul tak? Dan lagi untung Petronas, lagi banyak dia bayar cukai. Lagi untunglah kita sebagai rakyat Malaysia, betul tak? Dan dalam banyak-banyak tim Mercedes ni je yang saya tengok rajin share information pasal enjin dia dekat public. Tak banyak lah, tapi kalau nak compare dengan tim lain, tak ada langsung. Memang diorang sangat berahsia. Baru-baru ni diorang claim yang enjin yang diorang buat ni boleh dapat thermal efficiency lebih dari 50%. Maknanya lebih separuh tenaga kimia dalam minyak petrol tu diorang boleh convert jadi tenaga kinetik untuk gerakkan kereta tu. 50% ni jangan main-main tau. Sebenarnya sangat banyak. Enjin kereta kita yang biasa tu mungkin thermal efficiency dia dalam 30%. Saya pernah buat testing enjin lama, thermal efficiency dia 8% je. Memang kuat makan minyak. Sebab nak convert tenaga dalam minyak tu bukannya kerja yang mudah tau. Kalau kata kita belanja duit yang sangat banyak untuk buat enjin pun, kecekapan maksimum yang dia boleh pergi hanya dalam 60% saja. Takkan dapat 100% sebab memang hukum thermodynamics cakap macam tu. Jadi 50% ni sangat besar lah. Dan pengalaman saya sendiri buat PhD dalam bidang ni, saya tak berani nak claim 1% pun penjimatan minyak guna research yang saya buat tu. Memang sangat mencabar. Jadi kalau tiba-tiba ada orang jual benda cakap dapat jimat minyak tu, tolonglah jangan percaya. Okey, balik kepada enjin F1 tadi. Enjin ni menggunakan enjin V6 dan V tu duduk 90 darjah lah antara satu sama lain. Dia masih guna cycle enjin yang biasa macam dalam kereta, iaitu 4-stroke auto cycle. Dan sistem ni dibantu pula oleh sistem bateri yang boleh bagi boost kepada power output. Enjin ni dia sedikit over square, maknanya stroke dia lagi pendek dari bore. Enjin over square ni memang penting untuk dapatkan rev yang sangat tinggi untuk power yang sangat tinggi. Cuma torque dia agak kecil. Untuk enjin F1 ni, torque dia dalam 600 ke 650 Nm. Jadi kecil pun tak kecil sangat lah. Sebab kereta ni ringan. Jadi 600 Nm ni cukup untuk accelerate kereta tu dengan cepat. Enjin pula boleh rev sampai 15,000 RPM. Tapi jarang diorang rev selaju ni untuk enjin sekarang. Most likely diorang run sampai 12,000 RPM saja.
Tapi kalau enjin dulu memang sampai 20,000 RPM diorang rev. Itu yang nyaring lain macam bunyi dia. Dia macam bunyi nyamuk. Kalau enjin sekarang macam bunyi lebah. Enjin ni dilengkapi dengan satu turbocharger, dan walaupun dalam regulation kata boleh guna supercharger, tapi semua manufacturer, yang 4 manufacturer ni, diorang guna turbocharger sebab diorang dah setkan maksimum penggunaan minyak. Jadi kalau guna supercharger memang tak lepas sebab dia banyak makan minyak. Okey, sebut pasal minyak pula, enjin F1 ni pun dia pakai minyak petrol juga. Cuma dia kena guna RON antara 98 sampai 102. Plus ada biofuel sikit. Kalau tim Mercedes contohnya, memang diorang guna minyak Petronas lah. Selalu saya nampak ada seorang orang Malaysia dalam video-video Mercedes F1 team ni, dan dia selalunya tengah testing minyak pelincir. So saya rasa ni mesti orang Petronas ni. Enjin F1 juga dilengkapkan dengan dua sistem untuk recover tenaga yang hilang. Yang pertama dinamakan MGUK ataupun Motor Generator Unit untuk kinetik. MGUK ni dia recover tenaga masa driver tengah brake kereta tu, dan dia feedkan tenaga ni masuk ke dalam bateri hybrid. Satu lagi sistem dinamakan MGUH ataupun Motor Generator Unit untuk heat. Dan ini tenaga haba dari exhaust yang masuk ke dalam turbine turbocharger tu untuk di recover balik. Dan turbo ni berpusing lebih dari 100,000 RPM. Memang sangat laju. Jadi MGUH ni memang driver boleh guna sepanjang masa. Cuma MGUK tu ada limit yang driver boleh gunakan. Mungkin feeling dia macam pakai NOS kot. Bila nak defend atau nak potong orang, masa tu driver akan guna MGUK ni. Disebabkan enjin ni guna untuk racing, naturally memang kita akan jangka yang diorang akan bina enjin ni guna material yang eksotik kan. Contohnya macam magnesium lah, platinum lah. Pendek kata material yang sangat mahal lah. Tapi sebenarnya regulation tak membenarkan diorang guna material-material yang pelik ni. Jadi engineer kena cari solution macam mana nak bina enjin ni guna material yang biasa untuk buat enjin. Tujuan dia supaya teknologi dalam enjin F1 ni mudah diturunkan kepada kereta atas jalan raya. Jadi kalau pakai material pelik-pelik, macam mana tak turunkan teknologi ni pada enjin biasa kan? Tapi kalau fikir balik kan, kalau diorang tak boleh guna material yang pelik-pelik ni, macam mana enjin ni boleh jadi power sangat? Okey, enjin F1 ni kalau nak ikutkan, perbezaan paling ketara dengan enjin biasa adalah tolerance dia. Maknanya untuk setiap permukaan yang bergerak, ruang tu sangat kecil berbanding dengan kereta biasa. Contohnya, piston dalam enjin F1 tu dia duduk dalam silinder sangat rapat sampai tak boleh bergerak kalau tak panaskan dulu enjin tu. Jadi macam mana nak panaskan enjin kalau piston tak bergerak kan? Cara dia, sebelum start enjin, mekanik akan pump air dulu untuk sekelit keliling enjin tu dalam setengah jam. Ini macam kita pelan-pelan nak kejutkan enjin tu lah. Kemudian bila dia dah suam sikit, enjin tu masih lagi tak boleh bergerak sebab tolerance yang kecil tadi. Jadi kalau nak hidupkan dia, mekanik akan guna starter drill untuk pusingkan terus crankshaft enjin tu. Dia bukan pakai push start button macam dalam kereta kita tau. Sebabnya starter motor biasa tu tak cukup power nak hidupkan enjin ni, dan dia menambahkan lagi berat enjin ni. Sebab tu kalau korang tengok F1, bila enjin tu mati tengah jalan, kira tamat lah race driver tu. Dia tak boleh nak hidupkan balik enjin tu sorang-sorang. Ada tak antara korang dekat sini peminat F1? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.